Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin amin amin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam sesi tazkirah ringkas ataupun kapsul 5 minit. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan berkongsi 10 tips utama dalam menghafaz Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, tips yang pertama ialah memiliki niat yang ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dengan peluang kita menghafaz Al-Quran semata-mata mencari keridhaannya, insya-Allah segala usaha kita akan dinilai sebagai ibadah. InsyaAllah pelbagai bentuk ganjaran, pahala disediakan oleh Allah kepada kita. Syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti, hadiah yang diberikan oleh Allah, anugerah kepada kedua-dua ibu bapa kita, peneman kita dalam kubur dan seumpamanya. Setiap satu huruf yang kita baca akan diberikan sekurang-kurangnya 10 pahala dan digandakan lebih daripada itu dengan kehendak Allah dan pemberiannya juga. Baik, tips yang kedua ialah berguru. Tidak dinafikan dalam tradisi dan adab keilmuan Islam, berguru itu sememangnya menjadi keperluan. Terutamanya dalam kita menghafaz Al-Quran, kita perlu memiliki seorang guru yang dapat membimbing kita, menyemak bacaan kita dan seumpamanya. Kita cuba cari seorang guru tahfiz Al-Quran untuk membantu kita, membimbing kita. Yang ketiga, tips yang ketiga ialah membetulkan bacaan, terutamanya pada kali yang pertama. Peringkat ini sangat mustahab untuk kita memastikan bacaan kita adalah fasih berdasarkan baris yang betul, kerana dalam bahasa Arab, terutamanya dari segi nahunya, dari segi sarafnya, kalau kita tersilap membaca dengan baris yang salah, akan membawa maksud yang berbeza. Pembetulan bacaan pada kali yang pertama juga perlu untuk memastikan kita membaca dengan hukum tajwid yang betul, yang tepat, dengan makhraj yang betul, dengan sifat yang betul. Tips yang keempat adalah dengan membanyakkan ulangan. Baik, setelah kita memastikan bacaan kita pada kali yang pertama itu sudah betul, sudah tepat dari segi makhraj, dari segi tajwid dan seumpamanya, maka tindakan seterusnya ialah dengan membanyakkan ulangan. Boleh jadi 20 kali, boleh jadi 30 kali, boleh jadi 40 kali sampai 100 kali dan selanjutnya, dengan tujuan lidah kita ini lembut dan mudah untuk membacanya sehingga terus lekat dalam ingatan kita. Baik, tips yang kelima ialah mengadakan sesi memperdengarkan bacaan ataupun tasmi'. Jadi hafazan kita ini setelah kita usahakan seperti yang kita sebutkan tadi, iaitu pertama, pastikan bacaan pertama itu tepat, kemudian dibanyakkan ulangan sehingga kita ingat, hafaz. Maka seterusnya kita perlu meluahkan, mengeluarkan, membacakan hafazan tersebut ya, dengan memori kita dan didengari oleh orang lain, oleh guru kita, oleh rakan kita, supaya kita tahu di manakah keadaan dan kemampuan kita. Tips yang keenam ialah mencari waktu yang sesuai dan produktif untuk kita menghafaz Al-Quran. Perlu diingatkan bahawa dalam proses menghafaz Al-Quran ada dua perkara yang mustahab, dua elemen yang mustahab, dua sayap yang utama, iaitu kita menghafaz ayat-ayat yang baru ataupun dipanggil sebagai ayat sabak, dan kedua ialah untuk kita mengulang hafazan yang lama ataupun i'adah. Maka dicadangkan kalau kita nak menghafaz ayat yang baru ini, kita boleh gunakan pada waktu yang segar. Umpamanya pada waktu selepas kita bangun dari tidur, ya, sebelum kita contohnya sebelum kita menunaikan solat subuh, setelah kita menunaikan solat tahajud, dan juga selepas waktu subuh. Selepas kita menunaikan solat fardu subuh, insya-Allah pada waktu tersebut fikiran kita, otak kita dalam keadaan cerdas dan mudah untuk menghafaz ayat yang baru. Manakala pada waktu selainnya kita boleh gunakan untuk
mengulang hafazan yang lama. Ketujuh, tips yang ketujuh ialah menetapkan jadual peribadi secara harian, dijadikan rutin. Ini memerlukan kesungguhan dan disiplin yang tinggi. Umpamanya, kita tetapkan dalam waktu sehari ini mesti diperuntukkan masa pada jam sekian untuk menghafaz ayat yang baru dan mengulang hafazan yang lama. Kalau kita gagal memenuhi jadual ini, kenakan denda terhadap diri kita, umpamanya sedekah kepada anak yatim, orang miskin sebanyak RM10 contohnya. Maka sediakan jadual untuk kita tanda pada setiap hari adakah kita melakukan jadual hafazan kita. Baik, yang ke-8. Tips yang ke-8 ialah kita boleh juga membaca hafazan Al-Quran tersebut di dalam solat kita. InsyaAllah barakahnya, fadilatnya, pahalanya besar bagi kita, dan pada masa yang sama itu akan menyuburkan hafazan itu dalam ingatan kita. Kesembilan, bersama-sama kita usaha sedaya upaya kita mengelakkan perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara makruh dan perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang haram, kerana perkara tersebut menjadi titik hitam yang akan menggelapkan hati kita. Kita sentiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang yang maksum, Nabi tetap beristighfar kepada Allah. Dalam satu riwayat menyebutkan Nabi beristighfar sebanyak 70 kali sehari, dan ada juga riwayat yang menyebutkan 100 kali sehari. Maka insya-Allah kita juga memerlukan istighfar, selalu memperbaharui taubat kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Dan yang terakhir, tips yang ke-10 adalah dengan membanyakkan doa. Kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat pada ungkapan lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, bahawa tidak ada daya dan upaya melainkan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi sumber kekuatan kepada kita. Kita mampu hafaz, kita kembalikan rasa syukur kepada Allah. Maka ya Allah, inilah rezeki yang diberikannya kepada kita. Kita mampu hafaz, dan mana-mana yang belum kita mampu hafaz lagi, itu belum lagi rezeki kita, maka Allah sediakan peluang untuk kita menggandakan usaha kita supaya kita ingat, dan melalui usaha kesusahan itu juga Allah banyakkan lagi pahala kita. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita 10 tips dalam menghafaz Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita mampu beramal, terutamanya kepada diri saya sendiri dan juga sahabat rakan semua. Marilah kita berusaha berdasarkan kemampuan kita, raikan kemampuan kita, mulakan walaupun dengan kuantiti yang sedikit, tetapi istiqamah itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, dan dari semasa ke semasa kita tingkatkan lagi kemampuan kita. InsyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.